Pengajaran yang ke-39 berkata wali Allah Ta'ala yang bernama Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala, lalu aku baru menyatakan 3 masalah pada 4,440 mimbar, maka tiada aku dapat akan jawabnya. Maka hairan diriku, kemudian maka aku masuk pada Kaabah, maka aku jabat, aku pegang akan pintunya Kaabah, maka aku berkata, hei Tuhanku, apa suatu selamat agama. Abu Yazid Al-Bustami ni seorang wali Allah, seorang ulama besar dalam bidang tasawuf, orang yang sangat disegani lah, namanya terjumlah dalam kalangan VIP dalam tasawuf ni. Orang yang arif billah. Dia tanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam munajatnya dalam Kaabah. Dia kata, apakah yang menyelamatkan akan agama? Maka menyeru oleh yang menyeru, hai Aba Yazid, selamat agama di dalam memeliharakan kesempurnaan janji Tuhan. Maka aku berkata, hei Tuhanku, pada apa suatu selamat iman? Maka menyeru oleh yang menyeru, hai Aba Yazid, bermula selamat iman itu dalam memeliharakan lisan daripada dusta, dan daripada mengumpat-ngumpat, dan daripada berkata yang sia-sia, yang tiada faedah kepada akhirat. Maka aku berkata, hei Tuhanku, pada apa suatu selamat roh dan badan? Maka menyeru oleh yang menyeru, hai Aba Yazid, bermula selamat roh dan badan itu di dalam meninggalkan segala keinginan dunia dan segala lazatnya. Ditanya, ya Allah, ya Tuhanku, apakah yang menyelamatkan agama? Maka jawab satu suara di dalam Kaabah. Dulu ramai orang boleh masuk dalam Kaabah. Zaman dulu, zaman ni tak dia masuk. Yang boleh masuk raja-raja lah. Presiden Mesir boleh masuk dalam Kaabah. Yang membunuh ribuan ulama boleh masuk dalam Kaabah. Ya, kita heran. Patut diberi masuk pada ulama-ulama akhirat, orang yang dekat berdamping diri dengan Allah, beri masuk dalam Kaabah. Ni presiden Mesir masuk, bunuh ulama, dihukum gantung ulama-ulama boleh masuk. Presiden Raja Jordan boleh masuk, yang bersokongkol dengan tentera Yahudi menyerang Palestin, dia boleh masuk pula dalam Kaabah. Ni akhir zaman. Jadi Abu Yazid tanya, benda yang menyelamatkan agama? Maka jawab suara tu, iaitulah kita menyempurnakan janji kita dengan Allah. Kita berjanjikan dengan Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya aku naik saksi tiada Tuhan selain Allah. Kita naik saksi ini adalah sebagai ulang tayang saksi kita yang pertama. Saksi kita yang pertama juga di hadapan Allah, ketika kita duduk belakang sulbi tu Adam. Allah Ta'ala sapu belakang tu Adam, kita keluar dalam bentuk yang sangat halus. Pada ketika alam arwah dulu, kita bersaksi dah sekali. Katanya Allah kepada kita, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Adakah kamu akan mempertuhankan aku bila aku lahirkan kamu menjadi khalifah di muka bumi? Kita semua jawab dah di situ. Di alam arwah hari itu, ya Tuhan kami bersaksi hari ini, kami akan menjalankan tugas-tugas khalifah, menggantikan akan perintahmu di dalam dunia. Kan kita janji dengan Allah Ta'ala tu. Tapi sekarang bila Tuhan beri kesenangan, lupa janji dengan Allah. Suruh semayang, tak semayang. Suruh tutup aurat, tamu tutup aurat. Suruh haramkan judi, diharamkan tazkirah. Qiyamul Lail yang Nabi galakkan menghidupkan roh, mengingatkan kita bagi akhirat, dilarang di sekolah-sekolah. Pakaian Rasulullah SAW, pakai serban tidak dibenarkan hadir dalam pagar sekolah. Di luar pagar boleh seinci, kalau langkah dalam pagar sekolah akan diambil tindakan mahkamah kerana pakai pakaian Rasulullah. La ilaha illallah. Padahal mata Allah yang beri, telinga Tuhan beri, kesenangan Tuhan beri. Tiba-tiba orang yang pakai, orang yang ikut sunnah Nabi, yang Tuhan tak ciptakan langit dan bumi melainkan kerana Nabi. Kita semua tumpang berkat Nabi, hamba budak yang pakai pakaian Nabi. La ilaha illallah. Betul-betul kurang hajar kepada Allah, betul-betul tak reti bahasa. Menumpang bumi Allah, samsing pula dengan Allah.
Allah suruh haramkan judi. Tak boleh haram judi kerana memberikan pulangan yang banyak. Begitu juga dengan arak dan sebagainya, memberi pulangan yang banyak dalam bentuk cukai. Cukai tak cukai tak ada kira. Kaya tak ada kaya, semua itu adalah merugikan kita dan akan menghilangkan keberkatan ekonomi. Nah, sebab tu bala bertambah semakin banyak kerana sumber ekonomi itu tidak baik daripada sumber yang haram. Nah, sebab tu kita tak boleh. Pemadam daripada dulu tak berjaya nak memulihkan penagih dadah. Kenapa? Kerana sebahagian besar daripada wang yang digunakan untuk gerakan pemadam itu ada sumbangan daripada genting Highland Berhad, daripada keuntungan judi diberi kepada pemadam untuk memulihkan penagih dadah. Bila nak boleh? Tak ada keberkatan. Sebab tu kalau orang kampung beri berkat. Nah, orang kampung beri berkat dulu. Dan barang tak boleh. Sebab tu tak berhenti dadah. Ukur kata, ukur kata, belah kepala punya ngeda juga. Nah, kerana keberkatan tak ada. Jadi kita serulah kepada pemimpin-pemimpin yang ada di seluruh dunia, khususnya di Malaysia ni, sama ada Perdana Menteri, Timbalang Perdana Menteri, balik kepada ajaran Islam sebelum terlambat. Itu saja je. Bukan suruh letak jawatan, duduklah situ. Meretahlah tak ada hak. Tapi balik kepada Islam sebelum terlambat. Dan terlambat balik awal. Dah mati, dah nak nawak dah. Dah mati dalam keadaan tidak membetulkan keadaan, tidak meletakkan Islam di atas, mati dalam keadaan yang cukup azab. Nah,